Megan Rice. Oh, Megan Rice tu. Okey. Mok kau international betul. Oh, okey. Ha. Yasmin Mogahid. Ni baik macam mana itu? Dana Amin. Sisi Wahid. Okey guys. Ya. Teruskan. Tengku Asna, Mahir Zain dengan Erdogan. Erdogan. Mok Erdogan. Okey. No problem. Relax. Okey. Baik, apa yang kita kena buat dengan senarai ni? Okey. Nombor satu ya. Tengok mereka punya konten dahulu. Kemudian kita cuba kenal pasti niche-nya. Kita avatarkan dia punya follower tu. Kita avatarkan follower mereka ni. And then selepas tu kita finalizekan dengan comparekan avatar mereka dengan avatar kita. Mana yang paling banyak persamaan, kita bawa yang itu dulu. Tetapi ini dalam case zero sum game. Ni. Case ni zero sum game. Maknanya menang-menang lah, kalah-kalah lah kan. Apa yang kita boleh buat adalah kita buat satu surat rasmi khas yayasan, untuk setiap event kita boleh jemput mereka untuk datang launching ataupun untuk datang ke majlis taklimat media, yes, ataupun kita boleh jemput untuk high tea. Buat di sini pun tak apa. Jemput datang sebagai rakan ataupun media partner. Kita boleh buat. Jadi kalau mereka ni datang, kita boleh propose yang mana kita nampak serius, kita boleh propose terus the whole year punya event dengan mereka. So yang ini memang benda ni memang betul-betul boleh dibuat tanpa menambahkan kita punya kos. Sebab benda ni percuma kan, yang the whole event ni percuma, the whole event, the whole year percuma, kecuali yang convention. Jadi kita boleh bagi tahu mereka yang ini adalah percuma semua. Program ni program percuma. Cuma kita perlukan bantuan dan budi baik mereka untuk bantu kita. Biasanya kita kalau guna ayat bantuan dan minta jasa baik tuan, biasanya free. Cubalah ya. Ya. Kita kena jual, kita dah ada 10 years punya dates. Kita boleh jual setahun dulu ke ataupun boleh kita jual 5 tahun, 10 tahun ke? Kita mulakan dengan 2-3 event dulu. Sebab kita pun tak tahu berapa lama Hayat dia jadi influencer. Setahun lah. Kalau boleh lebih selamat setahun je kita jual dulu. Sebab tahun ni punya influencer belum tentu dah jadi influencer tahun depan. Kan? Ramai kan kita nampak kan? Takut membebankan pula tengok 10 tahun dia terus. Satu takut membebankan. Satu lagi Tak famous dah. dia tak famous dah. Kan? Ataupun jadi kita boleh mulakan, ataupun kita tak perlu semua. Contoh dalam senarai kita ada 30 orang. Kita tak perlu 30 satu event tu. Kita boleh jemput 10 dulu. Kemudian kita jemput 10. Okay, ini untuk event ni, untuk event ni. So andai kata nanti event ni dah habis, dia nak bantu kita untuk event yang ni, dia boleh bantulah, tak ada masalah. Cuma muka dia tak dalam poster lah, itu saja. Macam tu. Jadi yang ini memang kita boleh buat. Dan the bright side-nya adalah video dia tu kita boleh jalankan iklan. Video tu kita boleh jalankan iklan. So, kenapa kita kena gunakan kita terusnya. Kenapa kita gunakan email dengan affiliate? Kenapa? Sebab kita akan dapatkan sumbangan daripada dalam email ataupun direct dengan mereka, iaitu menggunakan konten. So, andai kata kita ada 10,000 database, 20,000 database, 30,000 database, kita boleh pergi jumpa dengan
WhatsApp ke, ataupun kita jumpa dengan WhatsApp booster tu ke, kita boleh siapkan satu tim khas untuk blast konten kepada 30,000 database tu saja, dengan email kepada 30,000 database yang kita ada. So setiap bulan kalau kita dapat collect daripada 30,000, katalah kita dapat collect 5% saja, 5% saja dengan RM100. Kalau 30,000, 5% berapa orang? 1,500, kan? Daripada 30,000, 1,500 orang saja yang boleh sumbang kepada kita RM70, RM50 sebulan. Pada saya itu pun dah cukup baik. Sebab apa? Sebab duit itu nanti akan dipusingkan balik untuk tambah new subscriber. And then bila kita perlukan mereka untuk satu majlis yang besar, kita boleh buka untuk affiliate. Contohnya kita jual harga RM700 untuk convention. Kita jual RM700, kita bagi dekat dia commission RM250. Andai kata kita mulakan dengan 1,500 orang yang sudi menjualkan kepada kita, dengan nisbah dalam masa 5 bulan tu dia boleh jualkan 1 ataupun 2 tiket saja, berapa dah peserta kita dapat? 3,000 peserta kita boleh dapat. Bukan 1,500, 3,000 peserta. Berapa kos yang kita keluarkan? Katalah sebulan kita keluarkan 10,000 untuk ads, 2,500 untuk jaga website dan sebagainya, 12,000 sebulan. So setahun kita keluarkan dalam RM100,000. Dalam masa 1 tahun kita boleh harvest balik lebih kurang dalam RM1,5 juta. Sebab tu ni game long term, prolong punya game. Dia bukan game hit and run. Dia bukan game hit and run. Sebab tu pentingnya kita dekat sini kita faham asas macam mana kita nak dapatkan database, macam mana nak jaga, macam mana nak jual kepada mereka. Kenapa saya cakap begitu? Sebab kita punya audience, saya rasa lebih kurang sama je. Avatar, Quran Hours, World, Malaysia, World, Convention, lebih kurang sama je. Lebih kurang sama saja. Sebab audience sama, kan? So, objektif kita sepanjang tahun adalah keep the audience warm. So, they hot enough to buy bila kita perlu. Itu saja objektif kita. Tak ada objektif lain untuk ni. Dan benda ni kita kena buat setiap masa lah. Sebab tu saya ambil contoh, apa kelebihannya? Sebagai contoh, apa kelebihannya kita ada 30,000, 40,000 subscriber ni dalam email list? Baik, andai kata kita post satu video dekat dalam TikTok, dekat dalam Facebook, dekat dalam YouTube, kita postkan link, tuan-tuan jemput tonton sekian berkenaan dengan sekian 30,000, let's say lah 5% saja yang pergi, 1,500 orang tonton. 1,500 orang, katalah video tu 30 minit, 1,500 kali 30 minit berapa minit dapat? 4,500 ke 45,000? 1,500 kali 30 minit. 45,000. Kali 30. Apa? 45,000. 45,000 minit. Betul, Okey. Maknanya 45,000 minit tu berapa jam punya view. So di situ pun dah boleh dapat duit daripada YouTube. Itu satu video. Kalau kita satu bulan kita boleh produce 5 video, total kita boleh dapat view lebih kurang dalam berapa ratus ribu minit? Lebih kurang dalam 250,000 minit. Dekat situ pun dah boleh generate income untuk kita. Belum kira lagi contoh kita ada satu collaboration ataupun nak kutip donation secara tergempar, contohnya macam Palestin punya hal, Gaza ni kan, kita blast dekat dia orang 35,000 orang tadi tu, kita blast saja kepada mereka. Donationnya tak payah banyak. Kita buka donation RM5, RM10, RM15, RM50. Tak payah banyak. Cukup. Sebab kita nak donation kan? Kita bukannya nak buat event sangat, betul tak? Event ni hanyalah kita punya cara macam mana kita nak marketkan kita punya, sampaikan konten yayasan kita.
Tapi end game-nya adalah kita nakkan donation. So, yes. Cuma kita hanya keluar duit mungkin awal 2 tahun saja. Kita akan spend ni untuk 2 tahun saja. Betul-betul gila punya spend lah. Mana yang untuk ni banyak ni, untuk banyak ni, untuk ni. Sebab sistem kena ada. Kita kena usaha juga untuk dapatkan pengecualian cukai yang kita belum dapat lagi tu. Puan kena kejar betul-betul lah siapa yang uruskan benda tu. Kena dapatkan betul-betul. Kemudian kita kena ada sistem selain daripada Atome, macam mana kita boleh utilize kad kredit untuk bayaran, untuk retainer, potong daripada kad setiap bulan. Ada macam-macam cara. Tapi kita kena fokus kat sini. Okey? Boleh? Ada soalan? Ada, ya puan. Asal tak apa. Murid paling cemerlang orang macam tu. Dia macam ni, katalah real apa yang berlaku dekat kita ya. Memang awal tu kita jual all out. Tiba-tiba tengah-tengah tu ataupun towards the end tu kita dah dapat sponsor. Duit dah cukup dah. Apakah macam mana ya, pattern tu bagus ke tak? Sebab tiba-tiba orang yang last ni banyak dapat free je seat. Sebab awal tu kita dah jual, tapi lepas tu kita ada orang yang sponsor kita lah. Macam mana tu? Takut nanti next year orang tunggu sampai last minute. Ya, sebab tu saya cakap dari awal. Kita kena ada objektif yang jelas. Kalau event tu untuk jual, orang sponsor, kita memang bagi orang kepada orang. Tapi kita bukan bagi kepada orang yang bakal membeli dengan kita. Contohnya kita bagi free tu kepada mana? Kepada student, ataupun kita bagi kepada anak yatim, ataupun lebih mulia lagi kalau kita boleh bagi kepada mu'alaf. Non-Muslim memang ada. Non-Muslim pun ada. Yes, itu kita boleh ke sana. Tapi kalau untuk event yang menjual, kita mesti fokus jual, bukannya ambil sponsor. Ataupun kalau kita nak gunakan sponsor tu, kita anggap sponsorship itu sebagai keuntungan kita. Sebaiknya macam tu. Pada saya sebaiknya macam tu. Sebabnya, okey, kalau ikutkan skop kerja, bila kita buat event ni, tak ada orang ada skop kerja yang betul. Saya cakap terang, sebab saya dalam event juga. Bila kita buat event ni, tak ada orang yang ada skop kerja yang betul. So mungkin untung tu kita boleh bagi untuk retreat ke, bonus ke. Saya cakap terang benda ni. Saya bukan cakap sebab bos ada. Kita orang tak ada pakat perempuan ya. Tapi ini memang tapi ini memang antara salah satu reward yang kita boleh pakai. Pada saya tak payahlah reward pergi Hak Nyai ke, pergi Thailand ke, tak payah. Pada saya reward yang paling bagus adalah bagi latihan yang betul-betul supaya boleh independen. Balik? Mana ya? Tak macam tu je lah. Saya terpulang lah kan. Nak buat apa-apa duit untuk terpulang lah. Pergi belajar. Nanti kerja pergi belajar. Okay. Alright ya. So nampak tak perjalanan dia? So bila kita faham strategi kita jelas, kita faham taktikal yang kita nak buat, dan baru kita boleh move forward. So tak adalah dia isu dia konten ni nak pakai, konten tu nak pakai lain, konten ni nak pakai lain. Kita fokuskan objektif yang paling utama adalah kita nakkan donation sepanjang tahun. So kerja yang sepanjang tahun ni kita kena buat, tetapi yang along the way event-event yang kita kena jalankan tu kita mesti jalankan juga. Dan kelebihannya adalah event-event tu percuma. Cuma jangan salah branding. Jangan salah branding. Maksudnya jangan nampakkan dia tidak ada nilai. Walaupun dia program percuma, tapi jangan bagi dia nampak tak ada nilai. Dia hanya boleh dibuat jika konten dan marketing kita tu betul. Konten dan marketing kita tu betul. Benda tu panjang sikit lah nak cerita. Nanti kita cerita kemudian. Nanti training lain. Itu training lain. Pandai puan CEO, pandai. Patut jadi CEO. Okay, baik. So
Ingat affiliate ni kita boleh gunalah influencer tadi tu untuk jual event yang memang menjual. So inilah waktunya untuk diorang dapatkan sedikit hasil daripada JV dengan kita tadi. Ini pun some kind of reward lah untuk mereka. Dan pada saya, kalau boleh kita jemput, kita betulkan sedikit. Pada saya, kalau boleh kita jemput panel-panel tu, yang mana kita bayar, kita tetapkan syarat untuk dia promote sekali. Kalau bagi free? Kalau kita bagi free? Yang kita bagi free maksudnya? Program bayar tapi kita bagi dia join tu seat free lah. Panel. Panel. Jadi panel. Mana dia kita bayar dia ke tidak? Bayar. Saya tak faham soalan dia. Maksudnya kita macam dapat kursi ni kan pertama berbayar. Kita bagi dia seat free. Bagi dia seat free sebagai sponsor tiket untuk Dia panel program lain tapi datang tujuannya? Kita jemput dia as participant. Okey. Lepas tu kita bagi dia free seat lah. Okey. In return kita minta dia promote video macam tu. Boleh, no problem, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau pada saya lah personally, kalau you nak main game tu, you kena ada dua, at least you kena ada dua jenis seat. So the first 3 row yang ada 250 orang tu, tak saya kalau 3 row tu dapat ada 200 orang ke 150 macam tu lah kan. The first 3 atau 5 row tu, you name it as a VIP. Tapi you letak dah habis, you jangan jual. You just letak dalam website VIP, dah habis. Yang seat VIP tu you boleh offerkan kepada yang tadi tu. So dia nampak nilai dia tu, contohnya VIP 1,800 kan. So dia nampak nilai dia 1,800, seberbaloi lah kalau dia nak tukar trade dengan dia punya konten satu. Kalau you go kepada dia RM300, tak payahlah RM300, dia tak berbaloi. So you nak jemput influencer ni kan, nak bagi free seat kan, you bagi dia seat VIP. So dia duduk front row, semua jadi cantik, gambar jadi cantik, video jadi cantik, semua jadi cantik. Tak kisahlah free ke tak free. So itu salah satu strategi dia, marketing dia lah, strategi dia. So untuk event punya strategi, in current event pun kita kena susun supaya dia menepati dengan keperluan marketing kita. Siapa duduk sini, kita kena bayangkan angle kamera akan tuju ke mana, nampak apa, sini nampak apa, macam mana nak bagi nampak muka CA, bagaimana macam mana nak nampak muka CB. Ini semua kena susun tau. Ini semua kerja you all sebenarnya. Orang yang buat event tu, yang sewa dewan tu, dia susun kursi je. So ini semua kerja you all. Macam mana, siapa yang masuk dulu, gambar siapa nak kena buat dulu, the first hours nak kena posting apa, masa tengah bincang ni, masa tengah orang ni tengah bercakap nak posting apa, bila nak buat live, bila nak buat bagi event punya bagi apa, event masih dalam event tu kan, live broadcast masih event. Ini semua kena susun. Kalau tidak, dia hanya jadi event, dia tak jadi marketing kit. You punya event ni adalah marketing kit. Marketing kit, siapkan marketing kit. Kat mana nak pastikan siapa yang bertugas. KPI kau hari ni simple saja. Semua orang yang kau jumpa, kau minta dia buat video 100 video saja KPI kau. Satu orang kerja itu saja. Mungkin 2 orang lah, seorang pegang mic, seorang pegang kamera. Kerja kau itu saja. Kerja kau orang 200 orang. Aku tak kira kau cari siapa. Okey, kerja kau dapatkan gambar dengan VIP saja. Kerja kau VIP saja. Tak payah handphone grapher pun dah boleh sekarang. Tak payah fotografer, kita pun tak apa. Kemudian kerja kau make sure dekat page update setiap jam. Engkau ambil video, masuk kat dia, dia terus up kat Facebook, terus up kat TikTok, terus ni. Memang kena susun lah. Tapi saya rasa macam terlampau singkat sangat nak susun ni kan.
Sina akan buat studio. Apa pula benefit kita dapat daripada Sina buat studio kat situ? Macam mana kita nak letak? Okey, Sina nak buat studio. Boleh. Engkau kena letak aku punya logo besar-besar. Jangan logo Sina aje. Kau tak jangan masuk. Tak terfikir pun logo. Adik-beradik tak adik-beradik? Adik-beradik tak adik-beradik? Kau masuk event aku bayar ratus-ratus ribu, kau nak free ni. Tak boleh. Kau kena bagi aku satu. At least kalau kau bercakap kat meja tu, aku punya banting kiri kanan. Barulah jadi. Itu kan contoh. Okey, kemudian minta Karang Craft. Tolong kalau Karang Craft boleh bagi buku-buku percuma yang dah nak pakai tu, bagi, boleh macam-macam. Sebab saya cakap kita dalam kandang emas kan. Kita pakai betul-betul. Minta Quran, minta Quran. Okey. Seterusnya budgeting. Nak rehat tak 10 minit? Nak rehat ya? Saya lah kena rehat. Pakai tegak. Okey ya? Nak rehat ya? Nak rehat ya? Nak rehat ya? Okey, kita rehat 10 minit. Lagi 3.